Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Riza selaku pengacara moderator kita pada malam ini, para pihak pengurusan Global Ihsan, para pencinta ilmu Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 1 September 2023 bersama dengan 15 Safar 1445, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Aisarut Tafasir, tafsir yang ringkas. Siri kita ini sudah masuk siri yang ke-30. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. 133 hingga 136. Tajuk yang akan bincangkan pada malam ini iaitulah seruan Allah supaya kita segera mencari keampunan Allah Azza wa Jalla dan galakkan supaya berinfak fis sarra'i wad dharra. Ketika senang, ketika susah. Ketika terang, ketika nyata, ketika tersembunyi. Sedekahlah. Dan juga sifat orang yang menahan marah. Ini orang berani, orang betul-betul berani, orang yang boleh menahan kemarahannya ketika dia nak marah. Kalau dia sudah sumpah seranah, lepas tu dia kata dia sabar, kita kata tak ada manusia tak sabar atas dunia ini. Kalau itulah perangai yang ditunjukkan, yang dikatakan sebagai seorang yang sabar, kita mengatakan tidak. Para jemaah sekalian, sabar itu orang yang menahan kemarahannya ketika dia nak marah. Jadi para jemaah sekalian yang ada tafsir Aisarut Tafasir, iaitulah seperti versi yang ada di gambar di belakang-belakang tu, itu muka surah 197. Bagi pelajar yang tak ada Aisar, bukalah mana-mana tafsir yang ada di tangan itu, silakan. Yang penting kita ada ayat yang kita akan baca dan kita akan huraikan setakat mana yang ada dalam kitab Aisarut Tafasir. Jadi saya mula dengan baca satu ayat, kemudian terjemahan, kemudian makna ayat. Dan kita berpindah pada ayat yang kedua yang berikutnya, insya-Allah, untuk kita nak ringkaskan masa, ringkaskan waktu kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Rabbmu. Mana segeralah kita mencari keampunan Allah Azza wa Jalla, dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi syurga ni dah ada. Yang kata tak ada, baru nak buat, dak, sudah ada. Bagi orang bertakwa, itulah calon yang masuk dalam syurga. Karena itulah bila kita nak sebut tentang ayat ini, kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami ni orang bertakwa, jadikan kami ini orang yang layak ke syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam syarhul kalimat, penjelasan kata, Allah kata wasari'u. Artinya segera melakukan sesuatu kebaikan tanpa keengganan dan penundaan waktu. Jadi bila kita tahu benda baik, jangan ditangguh-tangguh, teruskan buat. Kita tahu benda ni baik, benda ni diredai, disukai oleh Allah Azza wa Jalla, terus buat. Tak usah duduk tangguh, menangguh-nangguhkan, menunggu-nunggu. Kita kata la, tidak ada tunggu, tidak ada tangguh. Itu makna sari'u, segera. Ila maghfiratin, kepada keampunan Allah. Iaitu ditutupinya dosa-dosa dan tanpa ada hukuman seksaan kerananya. Yang dimaksudkan di sini adalah segera melakukan taubat. Segera melakukan taubat dengan meninggalkan dosa-dosa dan memperbanyakkan istighfar.
Jadi bila kita ada dosa, kita rasa kita bersalah, terus je istighfar. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yuznibu zamban, thumma yatawaddau, thumma yusalli wa yastaghfirullah illa ghufira lah." Artinya, sesiapa yang melakukan suatu dosa, mana dia bukan sengaja buat, tapi dia terjebak dengan dosa. Bila dia insaf, dia sedar aku bersalah, kemudian dia berwudu, lalu melakukan salat dan memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla, nascaya Allah pasti akan diampunkan. Nascaya Allah pasti akan mengampuninya, ataupun pasti ia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis akhrajahu Tabarani an Ali an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi ini yang dikatakan solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Tapi solat sunat taubat ni bukanlah satu acara. Ada setengah masjid ni anda perhati tengok dia punya jadual, setiap malam Jumaat solat sunat taubat. Kenapa? Setiap hari Khamis kita berdosa ke macam mana? Tak. Kita bertaubat ni bila kita ada dosa yang kita rasa dosa. Ini satu benda perbuatan yang munkar, yang maksiat. Adapun dosa-dosa yang kecil, alhamdulillah, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Dengan kita ambil wudu, dengan kita melangkah ke masjid, dengan kita melakukan amalan-amalan yang rutin ini, alhamdulillah akan menghapuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Tapi kalau kita terjebak dengan perbuatan yang tidak baik, yang perlu pada taubat, maka segera taubat, ambil wudu, solat sunat taubat, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun, istighfar banyak-banyak, insya-Allah ghufira lahu, diampunkan dosanya. Maka jadi Allah kata apa? Wa jannatin, syurga, iaitu negeri yang penuh kenikmatan. Ia berada di atas langit. Maksud perintah bersegera menuju syurga adalah dengan memperbanyakkan amal saleh. Kita nak pergi ke syurga tak boleh. Tapi kita tahu syurga sudah ada. Uiddat. Maknanya telah dipersiapkan, dihadirkan, disediakan. Memang syurga pada saat ini sudah ada dan sudah siapkan bagi para penghuninya, perhiasannya sudah ada. Sudah ada. Tunggu kita mati. Tunggu kiamat baru kita masuk dalam syurga. Mati tak lagi. Kita duduk di alam barzah. Kiamat esok barulah kita boleh masuk dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minal muttaqin, waj'alna min ahlil jannah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Al-muttaqin yakni orang-orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak mendurhakainya dengan meninggalkan kewajipan atau melanggar perkara yang haram. Jika ternyata mereka melakukan dosa, maka mereka segera bertaubat dari dosa itu. Itu kelebihan mereka. Bila dia dosa, dia terus ditaubat. Dia tidak akan menangguhkan lagi perbuatan amalannya, terus taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan orang yang bertakwa. Mana bila kata kita orang bertakwa, kita ni bukan malaikat. Pasti ada je kesilapan-kesilapan, dosa-dosa yang kita buat. Tapi orang yang berdosa, dia tidak akan tangguh. Di situlah kata satu kaedah ulama, la saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil itu terus jadi kecil kalau dia berterusan buat dosa itu. Tulis kaedah ni. Tidaklah sesuatu dosa kecil itu kekal di atas kekecilannya kalaulah ianya dilakukan secara berterusan tanpa insaf, tanpa dihentikan. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak adalah dosa besar itu besar sentiasa kalau kita tersalah, terjebak dengannya, kita taubat, kita istighfar, kita insaf, kita meninggalkannya, insya-Allah Allah Taala akan bersihkan, putihkan balik kita punya laporan ataupun rekod yang ada pada kita itu biiznillahi azza wa jalla. Itu ayat yang pertama. Mari kita berpindah kepada baca ayat yang kedua. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin.
iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya ketika waktu lapang atau sempit. Ketika dia susah atau dia senang, dia sedekah je. Waktu senang kita beri banyak, waktu susah bagi sikit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, ketika kita nak marah, kita boleh kekang kemarahan. Tak apa, kita ambil pen, kita gigit pen sampai patah, tak apa, tapi jangan terkeluar perkataan yang cukup berbahaya ataupun keluar perkataan yang tidak baik. Dan memaafkan kesalahan orang. Ada dua kategori sini. Al-kazimina, mana dia tahan, tak marah. Wal-afin, dia maaf kepada orang yang buat salah kepada dia. Ada dua kategori. Ini yang kita nak belajar, kita nak tadabbur malam ni. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini, kita akan jadi manusia yang baik, yang masuk dalam kumpulan yang layak ke syurga. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yuhibbul muhsinin, iaitulah orang-orang Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang baik. Yang berbuat kebaikan. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Fissarra, saat yang menyenangkan. Seperti waktu kita senang, luah rezeki, projek banyak, harta kita banyak, kita sedekah banyak. Ad-dara, keadaan yang menyusahkan, seperti kefakiran. Jadi tengok nota di bawah kata, ada pula yang menafsirkan mengenai as-sarra dengan ad-dara dengan kemudahan dan kesulitan. Ada yang menafsirkan as-sarra iaitulah pesta pengantin dan walimah. Pesta lain pula. Jadi waktu kita pengantin. Dan ad-dara adalah musibah dan suasana duka cita. Jadi waktu kita happy, waktu kita sedih. Tapi penafsiran kami tak ayat ini lebih umum, mencakupi dan lebih baik. Jadi semualah waktu apa saja keadaan kita, insya-Allah kita kena berapa? Berinfak, bersedekah. Jadi kerana itu kita fikir bahawa ketika kita senang, kita susah, dan ada lagi suasana yang ada juga disebut dalam ayat lain, iaitulah secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Jadi kita masuk. Wal kazimi wal kazim. Tengok ayat ni. Dia ayat ni bila berat bunyi, maknanya benda tu berat. Wal kazimin al ghaiz. Orang yang menahan kemarahan. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta ilmu sekalian. Kita nak menahan marah. Kalau dia merah muka, celak mata, telinga terangkat, apa yang kita boleh kawal lagi ketika itu, maka orang tu orang yang hebat. Kalau dia terperangkap dengan mainan syaitan, pada waktu itu kita akan kecundang, maka ketika itulah kita jadi manusia yang lemah, manusia yang tak boleh kawal kita punya kehidupan, wal'iyazubillah. Jadi, kazimin al-ghaiz artinya menahan rasa kemarahan, nafsu amarah. Dan al-ghaiz, ghaiz adalah rasa sakit hati. Ghaiz, kazimi makna, kazama makna kekang, menahan, mengawal. Al-ghaiz, ghaiz maknanya sakit hati. Payah tahu kita. Setengah orang kata sakit hati bawa mati. Biar mati tak apa, tapi aku boleh apa ni, boleh balas dendam ke, boleh apa, itu kata-kata perikut hawa nafsu. Al-ghaiz adalah sakit hati yang terjadi ketika seorang disakiti pada tubuhnya, kehormatan dirinya. Orang cabar kita, mencabur kehormatan kita, kata kita macam-macam, atau harta bendanya. Sedangkan maksud menahannya adalah tidak melampiaskan perasaan sakit hati dalam bentuk tidakkan secara fizik. Tumbuk ke, katak ke, mencaci maki ke, memukul atau lainnya, sebagai bentuk melepaskan perasaan balas dendam yang terpendam dalam hati, dalam jiwa, kita kata tidak. Wal 'afina 'anil nas, ia memaafkan manusia. Wal 'afi mana? Ia memaafkan manusia. Kata al-'afwu tidak menghukum, membalas. Orang yang berbuat buruk kepadanya, padahal dia mampu untuk membalasnya. Kita kata al-'afi ni maknanya orang yang kita mampu nak lawan tapi kita tak ambil tindakan. Itu makna afin. Jarang orang sekarang ni. Tapi kalau kita tak mampu nak lawan,
Tapi kita kata kita maafkan. Itu mana orang sabar. Orang afi ni. Dia boleh lawan tapi dia tak nak. Macam kita sekarang lah. Kejap-kejap report polis. Kejap-kejap dakwa mahkamah. Kejap-kejap. Tak ada ke sifat pemaaf kita ni? Asyik duk main report je. Jangan pula kita jadi masyarakat report masyarakat polisi. Tak, masyarakat asyik duk report je. Salah sikit report polis. Tak ada ke perbincangannya? Jadi tak tahulah kita nak kata apa. Satu fenomena dalam masyarakat sekarang, salah sikit polis, report polis, salah sikit mahkamah, dakwa sana dakwa sini, kita kata kita sudah tidak ada keharmonian dalam suasana ini. Kalau yang report-report pun bukannya orang biasa-biasa, maka itulah yang jadi dalam masyarakat. Baik, al-muhsinin mencintai, yuhibbul muhsinin, mencintai orang yang baik. Al-muhsinin, orang yang berbuat baik, adalah mereka yang melakukan baik. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke 135. 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Maksudnya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, dia terjebak dengan perbuatan mungkar atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Dan dia tahu perbuatan keji, dia insaf, sesal, kembali kepada Allah Ta'ala, bersimpuh di hadapan Allah, minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan maafkan mereka. Alhamdulillah. Jadi tengok dalam ayat kita ni, walladzina idza fa'alu fahishatan, tadi al-muhsinin tadi orang yang berbuat baik adalah mereka yang melakukan kebaikan dan tidak berbuat keburukan, baik pada ucapan ataupun perbuatan. Fahishah iaitulah perbuatan yang teramat buruk dan keji, seperti berzina, tipu orang, dosa itu. Yang penting melakukan dosa besar. Fahishah ni dosa-dosa besar yang berkait dengan kekejian tentang jiwa ataupun maruah diri. Itu dia panggil fahishah. Ataupun yang lain-lain itu dia panggil mungkar. Al-munkar wal fawahish. Jadi fawahish biasanya disebut tentang perkara perbuatan yang menyebabkan maruah diri, seperti zina, lewat, homoseks, lesbian. Yang itu perbuatan yang jijik dari sudut kemasyarakatan dalam masyarakat. Maka zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan meninggalkan kewajipan atau melakukan yang diharamkan, sehingga mereka mengotori jiwa-jiwa mereka dengan perbuatan tersebut. Itulah arti menzalimi diri sendiri. Mana zalim diri sendiri ni, dia pergi buat apa? Pergi buat dosa, maknanya orang yang melakukan maksiat dan dosa, bermakna dia telah menzalimi diri sendiri. Artinya dia meletakkan dirinya untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla sekiranya dia tidak bertaubat, sekiranya dia tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Walam yusirru, mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya. Yani mereka cepat-cepat bertaubat. Mereka cepat-cepat bertaubat. Tengok ni. Tentang ayat ini, jemaah yang ada tafsir tengok nota kaki 205. Pada ayat ini Al-Imamul Qurtubi rahimahullah menyebutkan satu masalah. Iaitu jika ada seorang yang bermaksud kuat dalam hatinya untuk buat dosa. Orang ni niat dalam hati dia nak buat benda mungkar, benda maksiat, nak buat dosa. Maka ia akan dihukum seksa akibat perbuatan itu, walaupun dia belum sempat melakukannya disebabkan ada halangan pada dirinya. Hal itu ia sama dengan orang yang melakukannya. Dalil apa yang digunakan oleh Imam Al-Qurtubi pada ayat ini, iaitulah dalam surah Nun
dalam surah Nun, wa ghadau ala hardin qadirin. Apa ni? Wa ghadau ala hardin qadirin. Maksudnya kisah mengenai para pemilik kebun yang sudah berniat untuk menuai buah-buahan mereka pada waktu malam dan tidak memberikan sedekah pada orang miskin. Dia baru niat nak buat esok, tak buat lagi. Maka Allah binasakan tanaman mereka sebelum mereka sampai di kebun itu. Maka Al-Imam Al-Qurtubi juga menguatkan hujahnya dengan hadis izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar, fal qatilu wal maqtul finnar. Maksudnya apabila dua orang Islam saling bunuh membunuh, maknanya dua-dua ni masih pegang pedang, nak bunuh, orang nak bunuh ni, dia nak bunuh kawan ni. Fal qatil, pembunuh, dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Leis, kenapa? Dia ni kena bunuh. Why? Kenapa dia masuk neraka? Sudah. Sebab kata Nabi kata, oleh kerana dia memang dia pegang pedang tadi, dia nak bunuh kawan tu, tapi takdir Allah Taala dia yang terbunuh. Takdir Allah Taala dia yang terbunuh, maka tetap dia masuk neraka walaupun dia maktul, walaupun dia yang dibunuh. Itu hadis. Jadi pendapat yang terbini secara umum benar, akan tetapi perlu ditambah bahawa orang yang meninggalkan perbuatan dosa yang sudah diniatkannya kerana takut pada Allah Taala, ia ditulis mendapatkan satu kebaikan. Sebagian dalam hadis lagi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu indallahi hasanah. Tengok ini isu niat lah. Siapa dia bercita-cita nak buat satu kejahatan tapi dia tak jadi buat. Tak jadi buat tu kenapa? Kita kena detailkan di sini. Dia tak jadi buat tu sebab dia takut pada Allah Taala, maka Allah Taala akan tukar dosa dia kepada hasanah, sepatut kebajikan dia beri. Tapi dia ada buat perancangan besok nak buat rompokan ke nak apa, nak pukul orang ke, tiba-tiba tak ada buat sebab dia dapat maklumat bahawa polis sedang kepung kawasan yang akan imbus. Kalau dia pergi dia kena. Dia tak buat sebab apa? Sebab dia tahu dia akan ditangkap bukan kerana Allah Taala, maka tetap dia berdosa. Itu perbezaan. Jadi para jemaah sekalian, jadi siapa yang buat benda yang tak baik, dia niat nak buat benda tak baik, ada juga. Tapi niat sungguhlah, tapi maka dia juga akan dikira berdosa. Baiklah. Ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ni, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Mereka itu. Siapa dia mereka itu tadi? Mereka yang bersalah, bertobat, istighfar, tinggalkan dosa, tak teruskan melakukan kejahatan, maka mereka itu balasannya ialah keampunan dari Allah dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Sebaik-baik pahala orang beramal, itulah keadaannya insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perkata ataupun penjelasan kata walam yusiru, mereka tidak meneruskan perbuatan tadi, wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahui, yakni mengetahui bahawa mereka melanggar aturan syariat Allah dengan meninggalkan kewajipan dan melakukan perkara yang haram, maka dia bertaubat. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal adalah syurga. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan kita layak untuk ke syurganya, amin ya rabbal alamin. Sekarang ni kita pergi kepada makna ayat kita. Lamma nadallahu ta'ala al-mu'minin, setelah Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman agar mereka tidak memakan riba. Dalam ayat lepas kita bincang tentang riba. Allah suruh kita berhenti riba, taubatlah daripada riba, dan memerintahkan mereka agar bertakwa kepada Allah
dan menjaga diri dari api neraka dengan meninggalkan perbuatan riba dan segala bentuk kemaksiatan yang akan mengundang siksaan Allah Azza wa Jalla, serta menyerukan kepada mereka agar mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, semoga mereka mendapat rahmat di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka selanjutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka pada ayat 133 agar bersegera dan berlomba-lomba menuju dua perkara. Para jemaah sekalian, kita ambil faedah daripada ayat ini. Allah Taala perintahkan kepada kita dua perkara. Yang pertama, berlomba-lomba menuju keampunan atas dosa-dosa mereka dengan melakukan taubat yang sebenar-benarnya, kita panggil taubatan nasuha. Dan kedua, berlomba-lomba menuju syurga yang sudah dijelaskan ciri-cirinya kepada mereka. Jadi ciri syurga sudah ada. Kita belajar dalam tafsir ayat-ayat tentang syurga ataupun dalam kitab-kitab akidah yang membincangkan tentang beriman pada hari akhirat sudah menyebut tentang syurga. Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan kepada syurga yang luas. Syurga ni luas. Luas mana syurga ni? Tengok dalam ayat kita ni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. Allah Taala sebut luas. Tengok ni. Tengok nota di bawah. Allah menyebutkan luas, bukan panjang. Timbul lagi soalan, kenapa Tuhan tak kata panjangnya luas ni? Jauh ini jarak dia. Tapi dia sebut luas. Arduha. Leis. Kenapa? Kerana panjang tidak menunjukkan luas. Sedangkan luas menunjukkan panjang. Kalau luas ni, panjang mesti lebih daripada. Kita tak kata dah, luas dia 20 meter, panjangnya 5 meter. Tak mungkin lagu tu. Mesti panjang lebih luas daripada luas. Ini hikmah. Ini bahasa Al-Quran, cukup dalam. Sedangkan luas menunjukkan tentang panjang. Maka panjang segala sesuatu tergantung pada luasnya, dan luas langit artinya seperti luasnya bumi. Az-Zuhairi mengatakan, Az-Zuhairi, Az-Zuhri, maaf. Baca Arab baru kita faham. Qala Az-Zuhri rahimahullah, bukan Zuhairi. Yang kita ini tulis Zuhairi. Tulis qala Az-Zuhri rahimahullah, adapun luasnya tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Arduha, luasnya seluas langit dan bumi. Luas mana? Tak tahu. Cuma gambaran dia ada. Gambaran dia ada. Nabi SAW sebut dalam hadis tentang luasnya pintu syurga. Nabi kata pintu syurga ni baina Makkah wa Hajar. Di antara Mekah dengan Hajar, dengan Bahrain. Baina Makkah wa Busra di Syam. Jadi para pengkaji keluasan sekarang ni mengatakan bahawa lebih kurang 1,200 kilometer luas pintu. Jadi arduha, takkanlah pintu luas lebih luas dari rumah. Jadi itu yang kita rasa ada peluang lah, insya-Allah. Namun satu perkataan sentap daripada para ulama salaf, dia kata kamu jangan gembira dengan luasnya pintu syurga, tetapi yang kita bimbangnya takut syurga yang begitu luas tak ada tempat untuk kita. Na'udzubillah. Allahu akbar. Pintu syurga luas. Takut kita bimbang tak jumpa jalan nak pergi ke syurga. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala tinggalkan kita, tidak beri taufik hidayah kepada kita. Yakni surga sebut sudah dipersiapkan dan segera dihadirkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan maksud berlomba-lomba menuju surga adalah dengan bersegera melakukan amal ketaatan yang dapat menghantarnya ke syurga, yaitu beriman dan beramal saleh. Kerana dengan kedua perkara ini jiwa manusia menjadi bersih dan baik sehingga ia berhak menjadi calon penghuni syurga. Kita kata biiznillahi azza wa jalla, ya Allah ya Tuhan kami, layakkan kami ke syurgamu ya Rab. Itu gaya Nabi sallallahu, bila dia baca ayat-ayat tentang nikmat, terus Nabi kita minta. Kita pun minta. Setiap kali kita sebut tentang syurga, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami dari kadar ahlinya yang layak ke syurganya ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin.
Maka datang ayat 134 dan 135. Sifat orang yang bertakwa, iaitulah mereka yang telah disiapkan surga untuk mereka siapa? Allah Ta'ala bersebut, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Iaitulah orang-orang yang menafkahkan hartanya waktu dia lapang, waktu dia senang atau sempit susah, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ayat 134. Ini menjelaskan bahawa mereka yang banyak berinfak pada jalan Allah pada segala keadaan yang mereka alami, baik waktu kaya ataupun waktu miskin, waktu mudah atau waktu susah. Kemudian sifat mereka yang lain adalah tidak mudah marah. Al-kazimin al-ghaiz, orang yang menahan kemarahan. Tengok nota di bawah ni, menarik. Menahan kemarahan tu dikata menota ayat baik. Dalam hal menahan rasa marah ini, banyak hadis yang menerangkannya. Di antara hadis-hadis itu tersebut adalah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, walakinna asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu bergelut, mampu bertinju, bergusti. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai nafsunya pada waktu marah. Ini berhak kita ni, kalau kita mampu ketika tu, bejak kita, hebat kita. Hadzal hadis rawahu Ahmad. Maknanya kita nak tahu kita ni orang hebat, kuat tak kuat. Tengok orang suruh orang provokasi sekali. Kalau kita boleh tahan, kita kata alhamdulillah, itu kekuatan yang ada pada kita. Kalau kita mengamuk, maknanya kita juga orang lemah. Tak tahu nak kata. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita tewas. Begitulah keadaan dunia ni, pasang surut kata orang. Kemudian dan memiliki kemuliaan jiwa serta mudah memaafkan. Kategori yang kedua, kalau orang buat salah pada kita, kita maaf. Tengok nota di bawah. Di antara hadis-hadis yang menerangkan keutamaan memaafkan orang lain adalah hadis man sarrahu, tengok ada ni, ayat sikit ni. Man sarrahu an yushrafa lahul bunyan wa turfa'a lahu darajat falyafu amman zalamahu wa yu'ti man haramahu wa yasil man qata'ahu. Barang siapa yang menginginkan ditinggikan baginya bangunannya di syurga dan diangkat baginya beberapa darjat, maka adalah dia memaafkan orang yang telah menzaliminya, memberi kepada orang yang tidak memberinya, orang yang tak beri kita beri, dan menyambung silaturahim orang yang memutuskannya. Mana keluarga kita putus, kita sambung. Hadis rawahul Hakim dan mensahihnya, tapi ulama muhakkik dalam dhaif targhib mengatakan sanadnya dhaif. Sanadnya hadis dhaif. Ada hadis lain yang sahih, insya-Allah. Dan hadis lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun uqsimu alaihin. Nabi kata 3 perkara, aku bersumpah dengan 3 perkara ini. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak kurang harta kalau kita sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Ini tajuk kita. Wa ma zadallah. Allah Taala tidak menambah kedudukan seorang itu yang memberi maaf kecuali ia semakin mulia. Kita maaf pada orang, kita tak hina, tuan-tuan. Kita makin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun nampak kita dengan di depan manusia nampak macam lemah. La. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa dia tawadha', merendah diri kerana Allah, Allah angkat darjat. Hadzal hadis rawahu Tirmizi, tanda ni, dia tak tulis ni. Rawahu Tirmizi, kata muhakkik sanaduhu sahih, sanadnya sahih, kita kata alhamdulillah. Mari kita tengoklah kitab tafsirnya. Memaafkan, tengok. 1, menahan marah. Yang kedua, kalau orang buat salah pada kita, maafkan. Yang ketiga, melupakan kesalahan orang lain tu. 3 kategori ni berbeza-beza. Maknanya kita tahan marah, tak marah. Kalau orang buat salah pada kita, kita maafkan. Walaupun kita boleh ambil tindakan kat atas mereka. Boleh je kita report polis. Boleh je kita saman. Tak mau saman.
Kita tak mau negara masyarakat kita ni jadi masyarakat al-samaniyun, masyarakat kodok menyaman yang sana sini, daripada atas sampai ke bawah. Saman. Saman jangan kata, la, kita maafkan. Yang ketiga, dia panggil dan melupakan. Ini hak kita payah ni, melupakan kesalahan. Kita maaf, tapi dalam hati kita masih lagi sakit hati, masih lagi stres, masih lagi depression dengan orang ni sebab kita kita maafkan, makna kita lupa. Itu makna pasal itulah dia panggil sabrun jamil, sabar yang baik, afun jamil. Afun jamil ni kita maaf, kita lupa. Itu dia panggil afun jamil. Ada juga orang maaf tapi tak lupa. Aku maaflah kesalahan awak, tapi sorry lah, cakap tak boleh nak tentang muka lagi ni. Maknanya masih lagi ada dalam hati kita perasaannya, tapi kita maafkan. Jadi yang paling tinggi, tak marah, maaf, lupakan. Itu yang paling tinggi. Kan itulah kata di para ulama. Tulis ni kata-kata hikmah. Dia kata kebaikan yang kita buat kepada orang kita lupakan. Kan? Kebaikan yang kita buat kepada orang kita lupakan. Kesalahan kita dengan orang jangan dilupai. Ingat molek. Maknanya maaf. Kalau kebaikan kita buat ke orang kita tak lupa, kita asyik nak mengungkit ya. Tapi kebaikan orang kepada kita jangan kita lupa. Supaya kita syukur, terima kasih. Tapi kesalahan kita dengan orang jangan kita lupa. Barulah kita selalu minta maaf. Maka keadaan mereka ini merupakan perbuatan yang jelas baik. Kerana itu mereka mendapat janji Allah yang sangat menggembirakan, iaitu Allah Ta'ala mencintai mereka. Selain itu, ayat ini mengisyaratkan sebuah motivasi agar manusia selalu komitmen berbuat baik dalam sikap, perilaku dan ucapannya. Alhamdulillah. Jadi maka Allah Ta'ala sebut, walladzina idza fa'alu fa'al. Itu satu sikap peribadi. Maaf, lupakan kemaafan, tahan marah. Satu lagi dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, bila mereka ingat kepada Allah, menyesali, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ini ayat 135. Allah memberikan penjelasan tentang ciri-ciri mereka, iaitulah mereka selalu mengingati Allah, berzikir, duduk dalam majlis ilmu, dan tidak melalaikannya. Kerana itu, apabila mereka melakukan suatu perbuatan keji, dosa besar, atau mereka menganiaya diri sendiri dengan berbuat dosa di bawah tingkatan perbuatan keji, fahisyah tadi, terjebak dengan benda-benda yang keji, maka mereka segera ingat akan peringatan-peringatan keras dan larangan Allah yang berkait dengan perbuatannya itu. Kerana itu mereka segera bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa dan menyesali perbuatannya, serta berketetapan hati untuk tidak mengulanginya lagi. Itu syarat taubatlah, menyesal, tinggalkan perbuatan yang ada itu, dan berazam untuk tidak ulang balik. Lalu ia beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menerangkan tentang sifat mereka berikutnya, iaitu mereka tidak terus-menerus mengulangi melakukan dosa, sedangkan mereka menyedari dan mengetahui bahawa perbuatan itu berdosa, seperti meninggalkan kewajipan atau melanggar perkara yang haram. Jadi adapun ayat 136, ayat 136 ni, ayat 136, ia berisi keterangan mengenai balasan pahala bagi orang yang bertakwa atas keimanan dan ketakwaan serta kelakuan mereka, jiwa mereka yang baik serta kesucian kalbunya. Balasan tersebut berupa keampunan Allah di atas dosa-dosa mereka dan syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka akan hidup kekal dalamnya. Kemudian Allah yang Maha memberi penutup ayat ini dengan menerangkan ganjaran pahala yang besar dan abadi dalam syurga itu dengan memujinya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Tengok ni. Ini ada nota kaki 209 tadi kita terlepas. Apa maksud
meninggalkan perbuatan keji, menarik ni. Fi sahihaini, hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Ini penting hadis ni. Qala Utsman, aku kata di Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah mengajarkan berwuduk kepada para muridnya seperti wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, dia ajar wuduk, lepas tu dia bercakap. Dia kata apa? Man tawadda'a nahwa wuduk. Siapa dia ambil wuduk seperti yang aku ambil wuduk ni. Summa shalla rak'ataini. Kemudian dia solat 2 rakaat dan tidak khayar dalam solat dia. Solat dia tu aman, damai, manis, khusyuk, molek-molek. Ghafarallahu ma taqaddama min zanbihi, ghufira lahu, diampunkan baginya dosanya yang awal, yang lepas-lepas. Jadi kita naklah. Jadi siapa dia berdosa, kita ambil wuduk elok-elok, kemudian kita solat, maka Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita dan dosa-dosa kita itu, kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada kesimpulan pelajaran yang dapat diambil min hidayatil ayat. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada ayat yang mulia ini, yang pertama, wujubu ta'jilit taubah, wajib segera bertaubat dan tidak menangguh-nangguhkannya, kerana Allah Ta'ala berfirman sari'u, segera. Sehingga itu kata di para ulama, ta'khirut taubah yahtaju ila taubah. Menangguhkan taubat itu perlu pada taubat lain pula. Sebab apa kamu tangguhkan taubat? Allahu Akbar. Menangguhkan taubat perlu pada taubat lain. Yang kedua, sa'atul jannah, luasnya syurga. Luas mana syurga ni? Tengok dalam hadis. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang badui. Dia kata, ya Rasulullah, kalau syurga seluas langit dengan bumi, neraka duduk mana? Soalan provokasi ni. Kalau syurga luas langit dengan bumi, neraka duduk kat mana? Fa'ajaba qailan, Nabi kata, subhanallah, ainal lailu idza ja'a an-nahar. Malam pergi ke mana bila siang datang? Qala haitsu sya'allah. Jadi Allah Ta'ala yang tahu nak pergi duduk mana. Qala wa kadzalika nar takunu haitsu sya'allah. Jadi begitulah keadaannya. Macam mana? Allah kata luas langit dengan bumi. Macam mana syurga? Neraka duduk mana? Itu kerja Allah Ta'ala atau sudut yang kita cari sekarang ini. Macam mana kita nak sampai ke syurga? Macam mana kita nak selamat daripada neraka? Rawahul Bazzar marfu'an wa ma dalla alaihi alkitab was sunnah, mengikut dalam kajian dalam Quran dengan hadis, annal jannata fawqas sama'is sab'ah. Syurga duduk atas langit yang ketujuh, di atasnya arsyur rahman, neraka duduk di bawah ni bumi ni. Itu yang ada dalam kitab-kitab tauhid, kitab akidah kita, wallahu alam. Baik. Penjelasan yang kedua tadi, penjelasan tentang luasnya syurga, dan syurga itu sudah ada pada saat ini kerana Allah Ta'ala menyebut uiddat, telah disediakan. Macam kita kata, jemput datang, saya dah sediakan makanan. Maknanya kita dah ada, benda tu dah ada. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa adalah para penghuni syurga, dan mereka lah orang yang berhak mewarisi syurga itu. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Yang keempat, keutamaan kepada orang yang selalu berinfak pada jalan Allah, meskipun hanya sedikit. Kita kata orang ahli motivasi kata, sedekahlah sehingga kamu jadi kaya, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Ada banyak, ada sikit. Jangan tak ada. Sikit pun tak apa, bui. Allahu Akbar, Abu Anas. Saya ni kata orang tulang keringnya ada. Langsung tak ada duit nak sedekah. Tuan ada tenaga, ada kudrat. Sedekahlah dengan kudrat kita. Orang masjid nak buat jamuan, kita tak ada duit nak share, nak beli beras, nak beli gula, tak ada duit. Tapi kita ada tenaga untuk kita duduk bersama mereka. Duduk, orang panggil potong daging, potong sayur, tolong hidang, semua tu pahala belaka, jangan duduk bimbang. Jadi kita tak, bukan syarat sedekah ni dengan duit belaka. Ada sedekah dengan kata-kata, ada sedekah dengan senyuman, ada sedekah dengan pertolongan. Banyak lorong-lorong sedekah yang kita ada. Yang kelima, keutamaan sifat menahan rasa ingin marah dan tidak melepaskannya demi untuk balas dendam kepada orang lain, sangat besar kedudukannya.
Yang keenam, keutamaan beri maaf kepada semua orang secara umum, baik kepada orang beriman ataupun orang kafir. Yang baik ataupun orang yang jahat, kita maafkanlah. Itu mana maaf? Mana kita mampu nak lawan tapi kita tak ambil tindakan. Itu dipanggil maaf. Al-afina an-nas. Yang ketujuh, keutamaan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla daripada dosa dan tidak terus melakukan dosa. Manakala kita bersalah, tersalah, terjebak dengan benda mungkar dan maksiat, taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan menangguh-nangguhkannya, jangan. Allahu Akbar. Sebagaimana tersebut dalam ayat di atas dan hadis man asarra man istaghfara walau ada fil yaumi 70 marrah. Tidaklah termasuk terus-menerus berbuat dosa bagi orang yang beristighfar, meminta keampunan Allah Azza wa Jalla sekalipun dia mengulangi dosa 70 kali sehari. Jadi hadis ini riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud dan disebut hasan oleh Hasanahu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata sanad dia hasan. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian, sifat yang kita belajar pada kali ini sangat besar, menjadi satu agenda besar dalam hidup kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala layakkan kita ke syurganya dengan kita bersifat dengan sifat-sifat yang kita belajar biiznillahi azza wa jalla. Jadi sekian dululah, masa kita sudah tamat. Jadi ana akhiri kuliah kita ni dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khaira kepada Datuk Dr. Abdul Basit. Mudah-mudahan perkongsian daripada pihak beliau itu memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Baik, Datuk, kita di sini di dalam ruang chat ada 3 soalan. Ya. Kalau saya bacakan soalan yang pertama, tentang bersegera melakukan amal soleh. Contoh, bila kita berniat untuk sedekah tetapi menunggu waktu tertentu seperti hari Jumaat. Ini biasa kita lihat iklan-iklan sedekah Jumaat, kadang ada juga sedekah subuh dan sebagainya. Adakah ini dianggap tidak mengikut seruan untuk bersegera dalam kebaikan? Okey, Datuk. Satu. Jadi alhamdulillah, sedekah pada tarikh yang ditetapkan tidak menjadi satu kesalahan sekiranya keperluan itu tidak mendesak. Contohnya orang lapar hari ni, oleh kerana hari ni hari Khamis, kita punya program sedekah Jumaat. Tak apalah awak sabar hari ni, besok saya sedekah. La. Sebab orang tu nak makan sekarang, awak tunggu besok, kenapa? Itu tidak dibenarkan. Tapi kalau menjadi agenda tetap kita akan sedekah pada bulan Ramadan, kita akan sedekah pada bulan haji, awal ambil hari-hari yang mempunyai kelebihan tertentu, kita kata tidak menjadi kesalahan sekiranya negara ataupun masyarakat tidak dalam keadaan terdesak. Mana kalau dia terdesak, kita tangguh dosa kita. Itu yang dikatakan tidak bersegera. Cuma kita kena tengoklah segera tu, maknanya tengok kepada keadaan dan suasana keperluan dalam bab sedekah ni. Orang ni tak ada makan, kita duk tunggu lagi. Nanti bulan Ramadan saya bagi sedekah. Sedekah apa bulan Ramadan, kawin nak beli ubat sekarang? Wila ni nah. Sehingga akan dikatakan oleh para ulama fiqh kita harus mempercepatkan keluar zakat walaupun belum cukup dia punya haul kerana keperluan. Contohnya kita zakat kita bulan Ramadan. Mari bulan Rajab ada orang asnah yang kita duk bagi pertolongan ni perlu sangat-sangat kepada ubat kerana dia sakit, mak dia sakit. Maka kita kata nanti bulan Ramadan lah aku bagi zakat. La, dia nak makan sekarang. Dia nak beli ubat lah ni. Jadi boleh kita segerakan zakat kita tu walaupun belum cukup haul. Tapi nisab dah cukup lah kan. Sebab tuan-tuan ni banyak duit punya duit tak habis nak makan kata orang. Wallahu a'lam. Okay. Jadi sedekah Jumaat ni ada ke cerita Datuk? Pasal kita punya macam community ni dia agak dia begini Ustaz Rizal, anda tengok fenomena. Seorang selebriti buat sedekah Jumaat, habis pakai ikut belaka. Sedekah Jumaat, sedekah subuh, sedekah asar, sedekah subuh ramai. Sedekah asar tak ada pula orang duduk popular kan. Kita gelarkan ni, kita kena buat sedekah 2 kali.
Sedekah subuh, sedekah asar, baru dapat 2 kali dia punya tabung. Nah, sedekah Jumaat, sedekah apa lagi yang kita cari. Jadi kita kata sebenarnya boleh jadilah, sebab masyarakat kita ni nak ambil hari-hari yang ada kebesaran. Tapi bagi kitanya, kita ikut keperluan. Mungkin ada setengah orang dia kata, kalau aku tak buat macam ni, dia terlupa. Dia lupa nak sedekah. Jadi ini jadi satu fenomena bagi dia. Hari Jumaat mesti sedekah. Jadi wallahu alam, kalau kata setakat itu boleh. Tapi kalau kita kata hari Jumaat ni ada kelebihan khas, sedekah berganda-ganda, tidak ada riwayat menyebutkan sedemikian. Wallahu alam. Alright, jelas. Alhamdulillah. Alright, yang kedua, maksud ayat Allah tentang orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Adakah termasuk apabila kita berdoa minta ampun dalam solat malam, atau hanya merujuk kepada munajat memohon keampunan di luar solat di waktu sahur? Tak, semua. Asalkan kita bangun nak tahajud tu, kita mula dengan doa bangun tidur, kita mula dengan doa selepas wuduk, kita doa, semua tu masuk dalam istighfar. Dalam solat lagilah besar pahala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir hamba dengan Allah Taala ketika dia sujud. Maknanya kalau kita doa dalam sujud, istighfar dalam sujud pun lagilah boleh. Jadi Nabi kita sebut subhanakallahumma lika Allahumma fili. Kan ada dalam rokok dalam sujud. Jadi sudah ada di situ istighfar. Yang tak boleh dalam rokok dalam sujud ni baca Quran ya. Tapi ayat Quran yang berbentuk doa tidak ada kesalahan. Jadi kita pelbagai kan. Dalam solat kita doa, luar solat kita doa. Mungkin dalam solat ada perkataan yang kita tak reti nak kata bahasa Arab. Jadi kita buat luar solat. Supaya tidak was-was. Aku ni solat, aku ni sah. Aku tak sah ni. Duk main baca kok Melayu sini ni. Wallahu a'lam. Alright, alhamdulillah. Yang ketiga, bolehkah orang yang mendapat pendapatan yang banyak, dia terus menginfak secara beransur-ansur hinggalah dia cukup haul? Harta tersebut sudah habis dan tidak dapat dizakatkan. Adakah sepatutnya dia asingkan dulu untuk zakat walaupun belum sampai haul sebelum mula berinfak? Itu. Faham maksudnya tu? Tak, kita masalahnya kalau zakat tu macam sekarang lah. Zakat pendapatan tu tak cukup haul lagi tu. Tapi pihak kerajaan telah menggunakan pendekatan itu sebab orang ni confirm cukup haul, kecuali dia mati tengah jalan. Macam Ustaz Reza kita kata gaji dia 20,000 sebulan. Haul setiap bulan cukup haul. Nisab dia sudah cukup setiap bulan. Nisab. Jadi kenapa kita nak tunggu sampai akhir tahun nak cukup 40,000 apa tu. Jadi kita mengatakan kalaulah kita yakin bahawa nisab kita sudah ada sekarang, tak cukup haul. Dan kita masyarakat perlu. Jadi kita bagi terus. Kalau tidak, tunggulah sampai haul. Sebab itu yang wajibnya zakat itu bila cukup halal haul. Bila cukup tempoh setahun baru jadi wajib. Sekarang ni tak wajib lagi. Belum wajib. Kecuali keadaan terdesak yang seperti saya sebut tadi. Keadaan terdesak maknanya orang nak guna duit tu. Kalau dia tak beri, mungkin dia menyebabkan kematian dia. Tak ada ubat dia. Orang lain tak tolong. Maka ketika itu boleh kita percepatkan zakat. Jadi kalau tidak, tunggulah sehingga cukup haul, barulah kita beri. Dan pada jemaah sekalian, janganlah tunggu zakat je nak sedekah. Itu zakat tu. Kalau awak tak keluar, berdosa kita. Tapi yang menunjukkan kepada keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan, sedekah itu tanda orang yang mempunyai tanda orang yang kuat keimanan dia. Sedekah sunat. Zakat itu wajib. Awak tak keluar zakat, awak berdosa. Yang kita nak menunjukkan kekuatan keimanan kita ni sedekah yang sunat. Contohnya kita kata gini, berapa projek sekarang ni Local Essence sudah menunggu-nunggu infak daripada tuan-tuan. Jadi jangan duk tunggu. Nak buat masjid contohnya di Petani. Nak buat rumah anak yatim, bantu anak yatim di mana tadi? Di Vietnam. Di Kemboja. Nak buat masjid. Jadi kita jangan tunggu zakat. Kita sekarang ni kalau bangunan-bangunan itu dia panggil wakaf. Bangunan-bangunan itu wakaf. Wakaf kita tak guna duit zakat. Kita guna duit kita yang lain. Zakat tu hak pakai miskin yang memang kita tak boleh guna. Kalau kita tak keluar pun memang kena keluar benda tu. Jadi kita nak situ. Jadi alhamdulillah. Tak boleh lah Datuk kalau nak buat wakaf tapi dia pakai duit zakat, tak boleh lah Datuk kan. Dia kalau dalam negara macam kita gini yang sudah cukup keuangannya, kita kata tidak bolehlah penggunaan itu.
Tapi cuma sebagaimana Ustaz Reza ada bincang hari itu tentang negara-negara yang minoriti yang tak ada langsung sumber dia. Negara kafir. Ada orang Islam yang sangat sedikit. Jadi baca apa yang kita boleh bantu mereka. Jadi ketika itu maknanya bolehlah digunakan. Pusat zakat pun tak ada tempat dia. Tapi tempat kita ni alhamdulillah pusat-pusat zakat setiap negeri ratusan juta ada duit. Ratusan juta ada. Ada yang dia buat, ada yang dia buat keperluan asas, ada yang dia buat macam-macam. Kita mengatakan ketika itu kita bolehlah fikir di mana ke tempat yang sangat mustahak, sangat penting. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT di negara kita ini, bagi orang Islam negara Malaysia, kalau kita bayar zakat kepada pusat zakat, kita boleh resit 100% dan kita boleh ambil balik 25% atau 50% untuk kita salurkan kepada tempat-tempat yang kita memang kenal pasti. Dia panggil wa'ad, yang kita kenal pasti mesti buat di sini. Jadi kita cari tempat-tempat ini. Jadi yang pejabat agama yang pusat zakat dia dah ambil separuh lagi kita turun padang, kita pergi ke tempat-tempat di kampung kita sendiri ke, kita kenal pasti orang kampung kita yang sangat perlu, kenapa kita tak nak bekerja? Jadi kita kata ini peranan besar kita dalam menguruskan harta kita. Biarlah kita nampak depan mata kita, harta kita, zakat kita turun kepada asnaf depan mata kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir tu. Soalan insyaAllah simple. Kita semua sibuk dalam kehidupan masing-masing dengan keluarga dan kerjaya. Bagaimana kita nak ketahui bahawa rezeki yang kita peroleh itu dia berkat? Tanda-tanda lah gitu. Alhamdulillah. Tanda-tanda rezeki Allah Ta'ala bagi berkat ni yang pertama, bila Allah Ta'ala buka hati kita tu, infak sangat mudah. Kita tak rasa sayang nak dakap harta ni sampai masuk dalam kain kafan. Itu maknanya, itu orang panggil rezeki tidak menjadi milik kita. Sekarang ni kempen kita, Ustaz Razak kena buat kempen, hartaku milikku. Kita kena menjadi hartaku milikku. Nabi kata 3 saja harta yang kita milik. Bukan nama kita di harta tanah sana geran sini, itu bukan harta kita. Itu nama kita. Harta kita milik kita ni, Nabi kata ma'akala fa'afna, apa yang kamu dah makan dah hancur jadi baja. Wa ma labisa fa'abla, apa yang kamu pakai dah rusuh. Wa ma anfaqta, apa yang kamu nafkah, yang kita buat projek-projek kebajikan, dakwah, bantu orang. Ini semua harta kita menjadi milik kita. Sekarang ni Gelokar kena buat satu projek harta memiliki apa ni nak jadi hartaku milikku tu. Hartaku milikku. Bagi sumbangan. Hartaku milikku. Masuk situ. Jadi macam mana harta? Sekarang ni harta tuan-tuan dan puan-puan yang juta-juta ada dalam bank. Belum tentu milik kita. Kita mati jari ni, esok jadi hak waris. Jadi hak waris. Kalau waris tu baik, alhamdulillah dia wakafkan. Kalau dia terlupa, senarai penuh dah dalam senarai dia. Aku mati, tukar kereta, tukar rumah, tukar ni. Akhir kali 5 juta yang dia dapat, entah ke mana pergi. Yang kita dapatnya, suruh orang baca Quran 2 kali. Kemudian bagi kain batik waktu hari mati. Bagi pinggan 5 biji untuk orang baca talqin. Itu je yang dapat kita. Yang lain-lain itu hilang habis. Apa yang kita nak dapat? Hartaku milikku. Cantik kita punya motto. InsyaAllah, mudah-mudahan ada keberkatannya. Ada satu soalan naik, Datuk. Ada satu lagi soalan naik. Adakah dalil sahih bagi menyatakan bahawa jika kita tidak memaafkan akan menyebabkan lewat perhitungan hisab kita di mahsyar? Maksudnya kalau kita tak maafkan orang, ada tak kita dihukum? Sebab itulah kita jadi pelik bila ada orang cakap, tak apalah, tak selesai dunia, kita selesai di akhirat. Tak, tuan. Di akhirat bukan masa, bukan nak macam pergi mahkamah. Orang yang baik setelah selesai melintasi sirat, ada satu lagi stesen, nama dia Qantarah. Qantarah ni pusat pembersihan. Kata orang servis yang terakhir. Pemutihan yang terakhir. Maknanya kalau kita masih, contohnya, kita ni semua dua-dua ni ahli syurga. InsyaAllah. Tapi kita ada kes 2 orang ni, tak selesai. Tak bermaaf-maafan. Pada ketika itu, kita kena tunggu di Qantarah. Orang lain pergi lama dah masuk dalam syurga. Kita tunggu di sini. Selagi tak selesai masalah, kita tak boleh masuk dalam syurga. Orang yang masuk dalam syurga ni semua yang dah clear. Dia punya hatinya, perbicaraannya, pembalasannya, semua sudah clear. Barulah dia masuk dalam syurga. Jadi kenapa kita nak menangguhkan, menyusahkan diri di akhirat, sedangkan kita boleh settle di dunia. Jangan sekali-kali kita kerah kepala, tak apalah. Kita jumpa je depan Allah Ta'ala. Senang awak cakap, jumpa dengan Allah. Kau ingat senang. Kecuali orang tu zalim dengan kita. Dia tak mau taubat. Dia tak mau bantu kita.
dia kerah kepala juga. Bolehlah kita nak kata macam tu. Apa boleh buat? Aku nak bermaaf, kau tak nak. Jumpalah dengan Allah. Tapi kita, resikonya bukan dia seorang yang lambat masuk syurga. Kita pun lambat juga. Sebab menunggu perbicaraan, dia panggil di qantarah. Qantarah ni sesi yang terakhir, pusat pembersihan sebelum orang itu diluluskan untuk ke syurga. Ya Rabbal Alamin. Baik. Okey. Habis itu dah. Semangat Habis malam ni tu. pula. Banyak soalan lah. Pasal Ustaz Reza ada, dia jadi semangat lalu. Soalan banyak. Yang ni bukan soalan, ni lebih yang dia naik lagi ni, dia lebih kepada nasihat lah ni. Tapi kita perlukan good governance dan audit yang mantap supaya duit derma dan zakat tak diselewing. Even GLCs juga banyak isu yang melibatkan keterisan serta tauki-tauki NGO yang kutip duit derma tanpa audit. Ya, terima kasih atas nasihat. Dan insyaAllah Gulakan Ihsan itu diaudit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright, terima kasih semua. Sehingga kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Jazakumullahu khairan, terutamanya kepada Datuk dan hadirin dan hadirat yang bersama di talian pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan afiat dan keberkatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.